Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam rancangan Zoom In, edisi Bual Bicara CEO, dan pada hari ini kita bersama dengan Tuan, kalau kita kata Tuan Tanah susah juga ya Datin, ya. Kita kata mereka ataupun individu yang menakkodai, yang mengetuai, yang mengepalai taman-taman ilmu Kutub Khanah. Wow, promote lebih ni, iaitu Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azrul bagi promo Kutub Khanah tu, lama tak dengar. Ya, Kutub Khanah. Anyway, saya nak ucapkan selamat datang pada Tuan Azrul dan tim kru Hijrah. Puan Siti pun ada di sini. Terima kasih menjemput saya, dan selamat datang ke green screen at Pustaka Raja Tun Uda lah. Alhamdulillah kita dapat gunakan fasilitas. Nama bangunan ni perpustakaan. Ini adalah perpustakaan negeri. Dia di bawah Perbadanan Perpustakaan Selangor, dan tuanku Sultan Syarifuddin menamakannya sebagai Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Ya, Ustaz. Hari ini kita akan berbicara tentang apa yang terbungkam, apa yang ada di dalam sanubari Datin Paduka, apa yang nak dikongsikan kepada kita pada hari ini, yang mana kita boleh relatekan dengan usahawan, kita boleh kaitkan dengan pembangunan usahawan di negeri Selangor, berkenaan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk pusingan pertama ni Datin, ya, boleh. Mungkin kalau orang di kampung-kampung ni, dia tanya apa benda PPAS ni, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Ya, mungkin pusingan pertama ni Datin boleh memberi penerangan serba sedikit tentang PPAS. Okey, terima Sila, kasih. Datin. Terima kasih Tuan Azrul daripada pihak Majlis Hijrah Selangor. Dan sebelum saya memulakan, saya nak ucapkan terima kasih kepada Hijrah atas program ni. Perbadanan Perpustakaan Selangor ni sebenarnya dia telah ditubuhkan daripada 1971. Dah lama dah, dah lebih dekat 50 tahun dah, 51 tahun dah, 52. Dan kami ada lebih kurang dalam 104 buah library seluruh Selangor ni. Dan perpustakaan negeri dinamakan sebagai Pustaka Raja Tun Uda, HQ lah, di mana di situlah pejabat kami semua ada. Jadi kepada penonton semua yang mungkin semua orang tahu apa itu perpustakaan, apa itu kan tempat baca buku. Tapi yang saya nak sharekan sikit kat sini, kami telah melakukan satu penjenamaan semula atau rebranding pada tahun 2009, 23 Mei kami rasmikan. Jadi konsep dia adalah kami mengatakan library ni sebagai my second home atau rumah keduaku. Jadi untuk penonton semua, alhamdulillah daripada tahun 2010 kami mulakan upgrade ataupun naik taraf all the library. Daripada 104 tu kami masuk tahun ni je hampir kepada 80 buah library telah di-upgrade. Masya-Allah. Jadi kat sinilah yang Tuan cakap tadi, apa sebenarnya yang library ni selain pada baca buku, pinjam buku. Alhamdulillah, almost semua library daerah telah di-upgrade. Seperti mana di Pustaka Raja Tun Uda, kami ada wifi, kami ada bilik mesyuarat, ada bilik meeting, ada komputer, ada printer sekali, dan juga kami adakan naikkan taraf dengan fasiliti yang memudahkan. Contoh di Pustaka Raja Tun Uda ni kami ada sound studio, kami ada green screen studio. Itu semua dibuat adalah untuk anak-anak ataupun orang dewasa boleh datang ke library dan menggunakan fasilitis. Dan library desa kami yang tarmik telah upgrade, siap ada pantry lagi, bilik air ada untuk laki perempuan. Boleh. Maknanya memang kita ada macam puyuk nasi, sebab kalau anak-anak datang ke library kat kampung-kampung lepas sekolah, mereka ada yang tak makan lagi apa semua. Jadi kami kata, because saya pegang sangat apa yang Datuk Seri Amiruddin, our MB, mengatakan polisi dia no one left behind. Bila no one left behind, saya sebagai satu orang ketua jabatan, saya kena tengok benda-benda kecil yang mungkin orang lain terlepas pandang. Jadi sebagai jabatan ni, perpustakaan boleh bantu. Jadi memandangkan kami ni dari segi ilmu, that's why kami rasa anak ni tak boleh belajar, tak boleh nak buat homework kalau perutnya lapar. So kita buat pantry, dan kita adakan macam Kowe ke SK Magic ke
kuku ke ikutlah yang mana pasang supaya air yang diminum oleh anak-anak dekat library itu healthy. Jadi bila kita dapati ada anak yang mungkin dia tak sempat, mak ayah dia kerja tak sempat makan nasi, so that's why kita orang buat adakan pantry, suasana yang cantik, surau, bersih apa semua. Kata-kata ada gelongso bagai ada. Ada kat Kuala Langat. Kat Kuala Langat. First time. Maknanya bila you di Kuala Langat, daerah ni naik 2 tingkat. So untuk orang muda, even tu Azrul pun, saya tak try lagi. Saya tak try lagi, tapi MB dah try. Naik tingkat atas, tak nak turun tangga balik, turun terus kat pintu nak keluar dah, entrance. Jadi sebenarnya nak katakan, cuba you tengok anak-anak muda kita, kalau baru ni saya bacalah dalam surat khabar, banyak dia orang pergi ke McDonald, dia orang pergi ke Starbucks, dia orang pergi ke kedai-kedai mamak tengok. Jadi saya rasa sedih. Kenapa bila pergi mamak takkan tak nak minum air, tak nak ni, kena ke duit belanja. Jadi saya kata sedangkan kami ni ibarat macam library ni macam sebuah company, tapi dia ada 104 cawangan. Betul. Faham? Cuma kalau company dia kena buat duit, tapi kami kena bagi to educate anak-anak supaya anak-anak ni, kenapa MB kata no one left behind, the only cara nak suruh anak-anak kepada yang B40 ke, yang ada masalah ke, dia dapat ilmu, maka insyaAllah dia akan punya future yang cerah. Tapi Fazrul nak dapat ilmu ni, anak-anak ni kena jaga hati dia. Dia kena rasa disayangi, dia kena rasa gembira, dia kena rasa macam dia boleh dapat apa dia nak masa dia kecil. Maka bila budak ni dia rasa gembira, dia rasa disayangi, dia rasa dihormati, otak dia ni akan menjadi lebih kreatif. And bila dia baca buku ataupun dia belajar kat sekolah, dia akan jadi. Itulah peranan saya nak perpustakaan library ni yang ada 104 ni. Setiap kaki tangan saya melayan anak orang yang datang ke library ni macam anak sendiri. Sebab kita believe the concept that what you give, you get back and more. Maknanya kalau you layan user datang dengan sepenuh hati kasih sayang, dengan macam anak sendiri, pasti Allah akan buat anak-anak you all yang belajar dekat sekolah, cikgu akan mengajar macam anak sendiri. Sebab tu saya anggapkan library ni sebagai sekolah di lepas waktu sekolah. Maknanya lepas waktu sekolah, mak ayah bekerja tak ada ni, okey datang library. You boleh mandi, ada shower, air yang kuat, ada tempat boleh buat homework, dan saya letakkan SKT dalam kaki tangan saya untuk bantu anak-anak buat homework. Sebab punca anak-anak ni ponting sekolah sebab homework tak bersiap. Dia takut cikgu marah. Itulah mulanya. Jadi kalau kita dapat settlekan the roots tu, bagi makanan, bagi air yang bersih, suasana yang best, aircon, semayang, kaki tangan akan pastikan bunyi solat azan untuk anak-anak orang Islam, solat, and then balik rumah, homework dah siap, apa akan jadi? Masya Allah. Itulah sumbangan kecil yang kita boleh buat. Saya tertarik Datin Paduka. Tadi Datin ada menceritakan rumah kedua. Kan? Bagaimana Datin merasakan rumah kedua kepada usahawan hijrah kami ni? Apa yang boleh diselongkar di sebalik Pertama, PPS sebelum saya ulas lagi, saya nak bagi inilah inform pada semua. Actually tagline rumah keduaku atau my second home tu adalah datang daripada arwah Datin Paduka Shahanim, the first pengarah dahulu arwahnya. Moga itu mendapat pahala kepada beliau, insya-Allah. Dan kepada usahawan, contoh usahawan bila dia bekerja, dia punya time macam mana? Kena balik lambat, kena ni. Jadi bagaimana perempuan, tuan-tuan nak make sure that anak-anak ni buat kerja sekolah, anak-anak ni tak terbiar, tak pergi ke mana, datanglah library. Memang library nanti insya-Allah kalau tu boleh tunjukkan gambar-gambar library yang kami dah upgrade. Dengan sofa-sofa yang kita duduk ni macam sofa dekat library. Dengan meja, dengan plug-in, dengan komputer, dengan kami dah sediakan pantry. Dan untuk pengetahuan usahawan semua, di setiap library kami yang kami telah upgrade, yang kami telah rebrand ni, dia ada komputer, dia ada wifi, dia ada printer, and then dia kami boleh ajar dekat HQ ni, kami boleh ajar macam mana nak promotekan you punya produk. Boleh gunakan kita punya sound studio, buat iklan, and then with a very minimal charge. And then sekiranya kau tak ada duit dulu, tak apa, buat dulu, nanti dah ada untung sikit, baru bagi library sikit supaya of course. Itu yang MB kata no one left behind. Sebab saya bekerja dengan kerajaan. Kerajaan kalau kita translate government servant, hamba kerajaan. Kita kena serve people. Dan hari ni kalau saya kami buat dekat library terbaik, bila saya pergi katalah pejabat tanah, saya pergi dekat
MBSA, saya pergi dekat MPSJ atau saya pergi dekat majlis daerah mana-mana, semua kaki kerajaan buat yang terbaik. Apa jadi? Best tak? Bila kita pergi immigration. Dulu immigration 3-4 hari. Sekarang sejam boleh siap. Kan nikmat. Pegang pasport tu panas lagi. Panas lagi. Tapi bayangkan macam mana petugas di immigration tu kerja shift, tunggang langgang diorang buat. Jadi now it's time for us to serve everybody. Jadi usahawan ni dia nak buat dengan hijrah. Kalau hijrah sampai buat program ni sebab nak bagi usahawan tu rasa tidak berseorangan. Banyak agensi kerajaan lain nak membantu. Jadi kami ni daripada library, kami nak bagi dalam bentuk ilmu, kami nak pergi nak bantu macam mana nak didik anak-anak. Sebab kadang-kadang bila you usahawan, you terpaksa tinggal anak you somewhere kat mana. Datanglah. Kita buat program cuti sekolah sebulan. Dengan bayaran yang minimum, dan kalau tak mampu, boleh je kami bagi percuma. Bagi tahu je kat aku tu, saya tak mampu tapi nak buat. Bagi tahu je, tak apa. InsyaAllah ada orang yang akan sponsor ataupun library sendiri yang akan sponsor. Jadi itulah. Sebab itulah ROI kami. It's not about the money, but to educate anak-anak supaya anak-anak ni self-esteem dia naik. Kena jaga. Intangible lah, tak boleh diukur lah dia punya ni ya. Right. Tak boleh, tak boleh. Saya selalu mengatakan orang yang berkawan dengan orang jual ikan, bawahannya. Orang yang berkawan yang jual minyak wangi, bau wangi. Kalau anak daripada kecil selalu datang library, insyaAllah become a reader. Whoever become a reader, you tengok, insyaAllah become a leader. Become seorang yang successful. Itulah. Ya, apa lagi kawan-kawan yang usahawan tu macam-macam ada dekat PPAS ni. Yes, ya. Boleh jadi rumah kedua, kedai kedua boleh Datin? Kedai kedua, premis kedua, perniagaan kan? Gunakan apa yang ada. Betul. Bercakap pasal perniagaan pada usahawan semua. InsyaAllah kami dah mulakan tahun ni. Bermula bila kami buat Selangor International Book Fair yang pertama. Kan setelah kita buat secara lokal, kita buat international. Saya ingat YB Juwairi. Dia bertanya, dia tanya saya, dia kata, Puan tak ada ke nak buat pesta buku peringkat daerah? Saya kata kami buat, insyaAllah. So kami dah mulakan bazar buku di Pustaka Raja Tuk Uda dan di Kuala Langat baru ni. Dan kami bagi tapak tu murah je. RM400, RM500 untuk sepanjang pesta itulah. And then kami buat publicity, buat iklan. Supaya, and then kami bukan hanya jual buku, kita panggil Food Valley. Maknanya usahawan-usahawan yang lain ada nak jual pakaian ke, nak jual, tak apa, datang je. Sebab saya bagi tahu pada kaki tangan simple je. Building Raja Tun Uda ni, Kerajaan Negeri spend 70 juta. 70 million. 70 million. So how come? And then Kerajaan Negeri dah bagi pada kami sepanjang daripada RMK 10, 11, 12 ni, dah 51 juta untuk upgrade library dalam RMK 11, 56 juta. Dapat dibelanjakan 51 juta, dan untuk RMK 12 100 juta lebih sebab nak upgrade lagi library ni. Lagi hebat. Lagi hebat. Menjadi tumpuan orang. Maka why not kita allow usahawan-usahawan ni berniaga di library tu. Jadi berpahala. Mana 70 juta, and then kita bukan nak buat profit, tapi kita bagi very minimal charges and they make money, then everybody will be happy and they will grow the business. And bila grow business, diorang akan jadi besar sendirian berhad, maka diorang juga akan bayar balik pada kerajaan negeri dari segi bentuk cukai. Jadi kaki tangan kerajaan kena bantu, kena mudahkan diorang supaya diorang can make money, insyaAllah. Betul. Datin, cuma saya nak cuit sikit. Boleh. Datin dalam menerajui, mengepalai Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor ini, bagaimana Datin boleh berkongsi macam mana secret resepinya supaya mungkin boleh diambil oleh usahawan kita di luar sana. Macam ni, kalau saya mentadbir perniagaan air balang, mungkin dia boleh ambil sedikit apa poin-poin daripada Datin untuk digunakanlah. Sila. Saya sebenarnya boleh katakan saya hormatlah kepada usahawan, especially usahawan dah berjaya yang boleh sustain bersama. Bukan buat bisnes bukan senang. Saya duduk government senang, tak payah fikir dia gaji dia semua, everything buat. Tapi saya nak beritahu pada usahawan, the first policy yang saya sendiri bila saya masuk kat sini, the first thing saya buat, saya tahu saya nak buatkan library sebagai rumah keduaku, tapi the first thing saya kena jaga adalah kebajikan kaki tangan saya. So that is the first thing. When we did our rebranding, saya pergi cek kaki tangan saya. Saya tanya dia apa dia. Dia kata komputer slow. Saya pergi tengok kerusi dia tu simple je kerusi, tapi tayar tak ada satu. So congek-congek. Lepas tu meja laci patah. So what I did, I spend on them dulu. Sebab kaki tangan ni kalau dia tak dapat rasa, contoh
Tuan Azrul buat nasi biryani. You buat, you bagi tu orang semua sedap. Tapi you punya own staff tak pernah rasa nasi biryani. Tak You rasa jadi dia tak tu. boleh nak promote. So whatever you do, you want to give to people, make sure your staff believe what you are doing. Itu penting. Jadi cara you nak make them believe, of course dengan izin Allah you kena banyak doa, tapi usaha you jaga kebajikan. So saya ingat saya buat cara itu, saya pergi cek bilik air, pergi cek surau, pergi cek tempat-tempat dia orang nak ni. Itu dulu kita buat. Dan kita buat team building, explain kat dia orang the big picture, kenapa kita nak buat ni. Big why. The big why. Jadi sebagai usahawan, when you take satu pekerja, dua pekerja, make sure you jaga kebajikan dia. Dan you ceritakan kenapa you buat bisnes ni, untuk apa. Dan you ceritakan apa kalau kita grow, apa yang you sendiri boleh dapat, sampai dia merasakan dia adalah partner dalam bisnes tu. So the moment you have your staff sebagai ataupun pekerja sebagai part of your partner, and then dia tahu perbuatan dia tu akan kesan kepada bisnes, kesan pada diri dia, insya-Allah saya rasa you tak perlu nak monitor sangat. But sebagai ingatan, saya pernah dengar satu saintis bercakap lah, pemikiran kita ni satu hari boleh fikir 60,000 perkara. Satu hari 60,000 perkara. Kita fikirlah orang suka aku nak pergi mana, macam-macam. 60,000. Daripada 60,000 tu, for 80% ataupun 48,000 akan fikir negatif. Jadi saya teringat Allah, apa perbuatan Allah dengan setan kan. Setan kata, iblis kata, wahai Allah, kau jangan matikan aku sampailah ke hari kiamat, sebab aku nak persuade hamba kamu nak tengok anak Adam semua dia anak Adam semua ni ada dia ikut engkau ke dia ikut aku. So setan ni kadang-kadang kita sebagai bos kan, kita buat kursus, dah balik kursus tak berubah pun. Apa tu kalau buat kursus setiap bulan, alah sampai setiap bulan nak buat, Allah. Ingat, setan tak pernah tinggal kita walaupun satu saat. So how to balance it? Sebab tu kita 3 hari kita kena dengar all the positive things, bercakap, dan kita kena bercakap dengan staff kita, kena ingatkan. Saya pernah baca buku Abdul Latif kan, yang buku pasal apa ni yang takluki Jerusalem ni, Salahuddin Al-Ayyubi. So ada satu peringkat tu dia cerita, dia berperang dah 3 tahun dengan dia punya askar apa semua. Tapi bila waktu Zuhur tengah hari, dia terlalu panas. So kebanyakan askar dia semua akan tidur dalam khemah tu. Tapi dia sebagai ketua, dia tak tidur. Tapi dia pergi masa waktu Zuhur, lepas solat Zuhur tu, khemah ke khemah bercakap dengan dia punya askar, kenapa kita berjihad dan berlawan. Bayangkan, maknanya dia cukup fikir tentang mindset. Because mindset dengan headset ni, once you di sesuatu benda negatif, kerja buat you akan lari. Jadi pada usahawan, bayangkan, always sangka baik pada Tuhan, pada Allah, and bayangkan produk-produk you ni orang suka beli, tapi you kena pastikan kaki tangan you only to say good things, and sangka baik dan expect good things. Barulah benda tu akan berjalan. Dan kurangkan the internal percakapan negatif, dalaman toksik ni kalau boleh elakkan. InsyaAllah bisnes tu akan maju. InsyaAllah. Datin, mungkin kita berada di pusingan yang terakhir lah ya. Mungkin di akhir ini mungkin kata-kata mutiara daripada Datin, kan, kata-kata mutiara, kata-kata nasihat, apa yang ataupun seruan kepada usahawan-usahawan yang boleh memanfaatkan diri mereka, yang boleh mengguna kita punya perkhidmatan di PPAS, kan, dan juga kesan kepada kerajaan negeri yang kita sayangi inilah. Okey, insya-Allah. Saya rasa pada usahawan semua, setelah saya pun dah lama bekerja apa semua, dalam kita buat apa-apa, please balance antara perniagaan dan juga hubungan dengan suami dan hubungan dengan Tuhan ataupun dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak. You kena balance, itu pertama. Kedua, along the way, macam contoh tuan dengar saya bercakap macam-macam, saya tetap akan diuji. Ada hari ujian kita lulus, ada hari kita jatuh, bangun balik. So ada hari bisnes kita okey, ada hari bisnes tak okey, bangun balik. And ingat, kena betulkan niat daripada awal, cari rezeki buat usahawan ni sebab nak menyara keluarga dengan rezeki yang halal, dan untuk
menjadi orang yang membayar zakat dan untuk banyak menderma kepada orang. InsyaAllah dengan niat yang betul, cara yang betul, try to balance and keep on tuntut ilmu. Jadi untuk ni semua tuan-tuan puan-puan, kalau ada masalah later saya nak bagi tahu. Di perpustakaan ni Kak Janaki dah bagi kami bajet. Kami bagi pinjaman laptop dan desktop percuma. Di seluruh library boleh daftar online, boleh ada desktop, boleh ada laptop. Itu untuk belajar ke apa tu? Anything you want to use, no question asked. Tapi maknanya kalau orang yang dah berkemampuan, kalau boleh elakkanlah untuk pinjam, bagilah pada orang tak berkemampuan. Yang pinjaman telah dinaikkan, Datuk MB dah setuju kepada 6 bulan. Sebab kita kaji kalau pelajar pinjam laptop satu semester 5 bulan. Kalau bagi 2 bulan sebelum ni terlalu pendek. So kami bagi terus 6 bulan. Desktop juga boleh bagi letak dan para usahawan boleh gunakan laptop tu dengan wifi yang Kak Jan Negeri bagi untuk promote. Dan kalau tak tahu, pihak kami library boleh train. Boleh ajar lagi. Nak ajar lagi, nak buat YouTube apa semua, ramai kaki tangan IT yang boleh buat. Jadi datanglah ke library, pergi website kami, pergi FB social media kami, bagi tahu apa ada masalah, always come to us, insyaAllah kami bantu. InsyaAllah. Terima kasih Raden. Sama-sama. Itulah kita punya sesi rancangan kita pada hari ini. Sesi bersama, kalau saya tanya, kalau saya boleh kongsi, sebelum ni saya pernah join sambutan 50 tahun hari tu. Datin, memang masa tu first time saya kata, Masya Allah, tengok Datin menerangkan apa yang dibuat ketika COVID kan? Ya, betul. Saya ingat lagi apa backlog, apa nama tu, backlog buku yang backlog dapat iya kan, maksudnya tak daripada masalah tu, habis zero. sebab kalau tak ada COVID saya rasa tak siap. Kan. So ada hikmah. Ada hikmahnya terjadi benda-benda begitu. So sebagai usahawan saya rasa apa masalah itu boleh dijadikan satu peluang, boleh ditukar kepada ringgit Malaysia. Betul. Satu tu aja saya lupa nak bagi tahu. Satu lagi pada para usahawan, satu kita ada servis book fly to you. Kalau tak datang lagi boleh pinjam. Kalau dia terbang, buku terbang kat rumah. Kedua, Selangor Language Discovery at perpustakaan. Maknanya boleh belajar bahasa 15 bahasa sekarang ni. Itu kita 12, sekarang dah tambah bahasa Thailand, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Thai, bahasa Rusia, Jerman, Korea, Jepun, Arabic, Italy, French, semua ada 15 bahasa dan bayar cuma RM10 per hour. Jadi sebagai usahawan, ada juga yang belajar ni, kami adalah Grab driver seorang, dan juga salesman yang jual kereta. Saya belajar bahasa Inggeris sebab nak improve English dia. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan semua nak ni, boleh pergi ke website kami, daftar Selangor Library, Selangor Language Discovery at Selangor Public Library, hanya $10 per hour, and khususnya selama 3 bulan, seminggu sekali. So boleh bayar RM10 seminggu, ataupun boleh bayar RM40 sebulan, ataupun bayar $120 terus. Ikutlah yang mana yang memudahkan pada tuan-tuan semua. Untuk for business kan? For business, yes. Mana-mana you buat asas je, basic. And then dia online, and boleh pilih sama ada belah petang ataupun malam. Import export tu kan? Yes, usahawan kita import export. Boleh cakap Thailand dah. Boleh. And tenaga pengajar macam bahasa Italy, dia adalah bekas duta dekat Malaysia. And dia boleh pakai ni. And then ada lecturer, because dia was freelance kan. So dia orang boleh buat. So saya rasa apa yang Kak Janagi buat, ilmu tu penting. Saya pegang satu word, dia kata knowledge generate income. Pendidikan menjana pendapatan. Jadi kami ni di bawah pendidikan. So memang MB tekankan sangat, no one left behind. That's why kita panggil siapa-siapa yang ada masalah, silakan contact kami, insyaAllah. Terima kasih. Itulah dia rakan-rakan perkongsian peluang-peluang yang ada di PPAS, yang ditawarkan oleh PPAS. Kalau saya kata, kalau kita buat buku tu tak cukup tu. Banyak kalau dulu-dulu kata kajang ya, Datin. Kalau cerita apa info-info yang boleh ditawarkan oleh PPAS ni, saya rasa 3-4 kajang saya rasa. Kan? So, kawan-kawan, ayo ambil peluang ini. Kalau dari segi pembiayaan ada Yayasan Hijrah Selangornya, tapi jika dari segi kerohanian ataupun ada ruang yang perlu diisi, boleh pergi ke PPAS. Kan? Dan juga ada
bantuan-bantuan dari segi teknikal, pinjaman itu, pinjaman ini, nak ber-TikTok dekat dia punya green screen ke apa Boleh, ke, semua boleh. Maka itu. Azrul, saya boleh cakap pasal usahawan kan, saya nak ucap terima kasihlah pada Hijrah. Ada pembekal buku kami, ada di kalangan mereka yang baru hilang pekerjaan. Bila nak jadi pembekal buku kami, daftar apa semua, tapi bila nak beli buku, Tak ada modal, ya. ini kan. So alhamdulillah dengan ada Hijrah ni, jadi dia complete cycle Ya, apa yang complete Kak cycle. Beli Betul. buat kan. Maknanya you je berdaftar dengan kami buat, okey boleh beli buku, nak supply kata 30-40 ribu, tak ada duit. So kena dulukan 20 ribu, so pinjam dengan Hijrah. Bila dapat, lepas tu kami bayar, dia bayar Hijrah balik. Masya Allah. So it's a one solution apa yang Hijrah ada, PPI dan semua agensi lain, dan kreditlah pada Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih. Betul. Inilah Selangor, indahnya Selangor. Yes. Kita Selangor. Alhamdulillah. Kita Selangor. Ya. Betul, betul. So, Alhamdulillah. saya ucapkan terima kasih kepada Datin Paduka yang sudi hadir pada hari ini walaupun dalam kesibukan masa ruang, dan alhamdulillah kita dapat selesai pada hari ini zoom in kita pada hari ini. Terima kasih kepada rakan media dan juga rakan-rakan strategik, antaranya Media Selangor, PPAS dan especially Hijrah. Saya rasa kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.